Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar dan semua salam sejahtera. Jadi di sini ada beberapa perkembangan terkini berkenaan dengan dunia politik negara kita pada semalam, insya-Allah, yang saya akan sampaikan dalam video saya pada kali ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana kita tahu sekarang ini Tun Dr. Mahathir telah pun menamakan Datuk Seri Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri bagi PH Plus. Dan berita ini walaupun disambut dengan agak bercampur bau daripada penyokong Pakatan Harapan itu sendiri, namun ternyata DAP dan juga orang suruhannya iaitu PAN telah bersetuju secara asasnya untuk menjadikan Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Plus bagi menghadapi PR15 dan seterusnya. Dan kini saya boleh katakan ada sumber dalaman mengatakan bahawa Parti Sarawak Bersatu ataupun PSP menyokong Datuk Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Dan perkara ini adalah sangat menarik untuk kita perhatikan, tuan-tuan dan puan sekalian, kerana sekarang ini antara sebab mengapa mereka menaikkan Datuk Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri ialah untuk memastikan Pakatan Harapan Plus ini mendapat sokongan daripada GPS. Macam mana kita tahu, GPS merupakan kingmaker yang begitu besar pada ketika ini, di mana sokongan mereka merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kelangsungan kekuasaan Perikatan Nasional ataupun untuk menambahkan peluang Pakatan Harapan Plus untuk menang pilihan raya umum yang ke-15 nanti. Dan secara asasnya DAP Sarawak juga secara keseluruhannya telah bersetuju pencalonan Shafie Apdal selaku calon Perdana Menteri. Ini menjadikan keseluruhan DAP telah pun bersetuju untuk cadangan menjadikan Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri bagi PH Plus. Tetapi benda yang sama tidak boleh dikatakan dalam parti PAN, kerana dalam parti PAN itu sendiri kini berpecah dua, di mana ada sebilangan kecil dalam parti PAN itu yang menyokong Anwar Ibrahim. Seperti mana kita tahu, antara orang-orangnya ialah Mujahid Yusof Rawa dan juga Hanifah Maidin, di mana Mujahid Yusof pada semalam telah mengeluarkan satu Twitter yang boleh katakan agak menyerang Pakatan Harapan Plus kerana tindakan mereka yang hanya bersetuju sahaja dengan sebarang cadangan daripada Tun Dr. Mahathir tanpa melalui sebarang perbincangan terlebih dahulu. Dan ada juga di dalam auto camp PAN ini yang pro kepada Tun Dr. Mahathir, seperti Mat Sabu kan, seperti Sani Ayub dan sebagainya. Khalid Samad pula pada asalnya dilihat sebagai pro Anwar, tetapi selepas beberapa seri pertemuan dengan DAP dan sebagainya, Khalid Samad dilihat telah pun U-turn untuk menyokong Tun Dr. Mahathir pula. Alright. Satu lagi perkembangan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau anda masih ingatlah Ibrahim Ali ataupun pernah dinobatkan sebagai Raja Katak di Malaysia ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana anda tahu Ibrahim Ali kini telah pun menubuhkan partinya sendiri iaitu Putra, di mana Putra telah secara asasnya menyatakan bahawa mereka akan bertanding secara fokusnya di Kelantan, dan Ibrahim Ali menyatakan hasrat untuk menjadi Menteri Besar Kelantan sekiranya menang pilihan raya umum merampas Kelantan daripada PAS. Ini satu perkara yang boleh katakan agak menarik untuk diperhatikan, kerana walaupun kita suka ataupun tidak suka, Ibrahim Ali ada sedikit pengaruh dekat Kelantan, terutamanya dekat Pasir Mas. Jadi walaupun kita boleh negligible jugalah kekuatan Parti Putra ini, tetapi kita tidak boleh juga memandang rendah akan keupayaan mereka. Apatah lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Parti Putra masih lagi sehingga kini tidak menyatakan dengan kem manakah mereka akan bersama. Adakah dengan bersama-sama dengan Ken Tun, ataupun bersama-sama Perikatan Nasional, ataupun akan bersama-sama dengan blok ketiga pada masa akan datang. Iaitu mungkin juga Ibrahim Ali ini akan align diri mereka dengan Barisan Rakyat yang bakal digagaskan oleh Anwar. Baik, menyebut tentang Anwar Ibrahim, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ada sumber dalaman berkenaan dengan mesyuarat MPT ataupun Majlis Pimpinan Tertinggi Perikatan Parti Keadilan Rakyat PKR pada 28 bulan Jun. Yang pertama, antara lain ketetapan mereka ialah mereka telah menyokong ketetapan asal, iaitu Anwar sebagai calon Perdana Menteri, tiada yang lain. No Shafie Apdal, no Mukhlis Mahathir, tetapi hanya Anwar. Dan ini menjadikan PKR lah satu-satunya parti yang ada hubung kait dengan Pakatan Harapan Plus
untuk menolak sebarang cadangan menjadikan Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri. Okey. Yang kedua, mereka menolak cadangan Tun Dr. Mahathir untuk melantik Shafie Apdal sebagai calon Perdana Menteri dan mereka bersetuju secara asasnya untuk mendesak Pakatan Harapan Plus untuk mengekalkan calon Perdana Menteri adalah Anwar Ibrahim. Dan jika gagal, maka kita akan dapat menyaksikan PKR akan keluar daripada Pakatan Harapan Plus. Yang ketiga, sekiranya benda itu berlaku, mereka akan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada Presiden iaitu Anwar untuk membina kerjasama baru. Seperti mana telah saya maklumkan sebelum ini, mungkin besar mereka akan mengadakan satu gagasan yang bukan sebagai gagasan rakyat yang dikatakan akan cuba melibatkan Muhyiddin Yassin, akan cuba melibatkan PAS, melibatkan STAR, Ronnie Liu, GPS dan juga USBO, serta lagi satu saya lupa parti mana mereka akan tarik. PKRT lah, 7 tim. Okey, 7 tim. Dan mereka akan cuba meyakinkan akar umbi adalah bahawa ini adalah yang terbaik. Dan macam mana kita tahu, akar umbi pun ketika ini tak berapa ngam dengan Muhyiddin dan sudah tentulah tak berapa ngam dengan PAS, kan? Tetapi jikalau pemimpin atasan cuba untuk bekerjasama dengan PAS dan juga Muhyiddin, maka nak tak nak banyaklah orang kata apa kahak yang terpaksa dijilat kembali. Baik. Yang keempat, Presiden diberikan kuasa mutlak untuk berunding dengan parti-parti lawan seperti Muhyiddin Yassin dan juga PAS seperti saya nyatakan tadi. Dan juga Presiden melalui mesyuarat ini telah meminta agar serangan ke atas Muhyiddin Yassin dan juga PAS dikendurkan. Tetapi serangan-serangan ke atas Tun Dr. Mahathir dan juga sekutunya iaitu Pakatan Harapan Plus wajarlah dipertingkatkan. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat menerima PKR untuk bergabung kita dalam satu barisan baru. Okey, dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana itulah macam kita lihat, macam saya katakan tadi, sebenarnya bawahan PKR ini dah banyak menyerang PAS dan juga Muhyiddin. Tetapi dengan arah terbaru ini, mungkin kita akan menyaksikan orang-orang seperti Iswardi Morni sebagai contohnya tiba-tiba pula akan menyokong ataupun akan menghentikan serangan-serangan terhadap PAS dan mengalihkan serangannya terhadap DAP dan juga PAN serta TUN itu sendiri. Yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Majlis Pimpinan Tertinggi PKR juga telah bersetuju PKR harus mencari rakan politik baru untuk PRU ke-15 dan jika gagal mewujudkan barisan rakyat, maka mereka bersetuju sekiranya PKR menyertai Perikatan Nasional. Begitu menarik sekali perkembangan ini. Soalnya ialah, adakah Perikatan Nasional, terutamanya UMNO di dalamnya, akan bersetuju untuk menerima PKR sebagai salah satu gabungan mereka dalam Perikatan Nasional? Ini satu perkara yang begitu menarik untuk kita perhatikan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan juga perkembangan yang agak terkini juga, di mana macam ni tahu, semalam PKR telah bertindak untuk memecat 4 orang pemimpin yang dikaitkan dengan Azmin Ali. Yang pertama ialah Ketua Wanita Pulau Pinang Nur Zagrina Zakaria, 2 adun Pulau Pinang iaitu Dr. Afif Bahardin dan juga Zulkifli Ibrahim. Di mana Dr. Afif ni kita pelik jugalah masalahnya, sebab dia pun dah keluar pergi ke Bersatu terlebih dahulu. Bermaksud bila dia dah keluar Bersatu ke Bersatu dan keluar dari parti, so macam mana kau nak pecat orang yang dah keluar dari parti? Pelik juga PKR ni sebenarnya. Memang sepangai dia orang suka pecat orang yang keluar dari parti dah. Dan yang paling besar, mereka turut memecat Ketua Wanita PKR itu sendiri iaitu YB Hanizah Talha. Di mana kalau kita ingat baru-baru ini timbalan beliau iaitu Dr. Dariah Alwi telah pun mengumumkan keluar daripada PKR serta merta. Dan orang kata apa, kini PKR telah bertindak untuk memecat ketua wanita mereka iaitu Hanizah Talha. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pandangan peribadi saya, sekiranya kalau PKR hendak bekerjasama dengan PAS, Muhyiddin ataupun masuk Perikatan Nasional, saya rasakan tak perlulah. Kerana PKR ini seolah-olah macam satu virus tau. Satu virus yang orang kata apa, pastinya akan merosakkan gabungan itu daripada dalam. Sebab kalau kita dapat lihat, PKR sekarang ini berada dalam keadaan yang begitu precarious, dalam keadaan yang begitu lemah, di mana proses pemecahan dalam PKR itu berlaku begitu ketara sekali. Jadi kita risau, seandainya kalaulah PKR bersama-sama dengan kita,
tak kiralah dalam barisan baru atau Perikatan Nasional, seolah-olahnya macam kita ini memikul biawak hidup. Jadi pesanan saya, kukuhkan muafakat nasional, kukuhkan Perikatan Nasional dengan apa yang kita ada sekarang ini, dan kita hadaplah pilihan raya dengan sebaik-baiknya selaku muafakat nasional dan juga Perikatan Nasional, insya-Allah. Jadi InsyaAllah saya akan membawakan kepada anda lagi tentang perkembangan-perkembangan politik dalam negeri ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kerana macam mana kita tahu, PR15 semakin lama semakin hampir. Jadi setiap hari pasti akan berlaku update, insyaAllah. Terima kasih kerana menonton video saya. Minta maaf atas segala silap, terutamanya kalau grafik tak begitu cantik sebagainya, sebab kita masih lagi tengah mencuba green screen. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jumpa lagi dalam video lain yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.